Ittaqun nisa, takutlah pada perempuan, bukan takut ke dia. Takut pada fitnah perempuan. Fitnah apa dia? Ujian. Sekali dia hai, itulah fitnah nama dia. Nah, azab kubur dan fitnahnya. Wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi. Tengok kalimah fitnah. Man nabiyuka ma qiblatuka, tu fitnah. Fitnah artinya ujian. Jadi kita berada di zaman fitnah, zaman ujian. Maksud tadi baliklah nak kita bagi faham. Kalimah fitnah tu bukan tuduh tanpa bukti, itu buhtan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib pada malam ini, minggu yang terakhir ataupun malam terakhir sebelum kita berhenti sementara untuk memberi laluan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita akan sambung semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu. InsyaAllah pada malam ini kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam, yang kita dah baca hampir separuh. Kita sambung pada malam ini muka surat 288. 288 lah tajuk dia, wanita masuk ke tempat mandi awam. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tempat mandi memang jadi tumpuan lah atas dunia ni. Nah, tempat mandi jadi tumpuan sebab dia sejuk. Nak menyejukkan badan, pergi ke tempat-tempat pemandian. Di mana-mana ada tempat mandi, di situlah ramai manusia ada. Sama ada di sungai-sungai yang ada batu yang besar-besar. Nah, bukan sekadar pergi mandi, mengukir nama di atas batu. Jan 1973 contoh, tulis nama atas batu. Atas Jabal Rahmah pun banyak tulis nama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, lama 71. Nah, 52 umur. Ada mengukir di atas batu tidak akan hilang, orang kata. Ukir di air hilang, ukir di batu lekat. Lagi batu tak pecah, lagi tu ada nama. Pergi mandi lelaki perempuan campur balik. Di mana ada kolam, di situ tempat tumpuan. Hari ni siapa buat homestay tak ada kolam, payah nak laku lah. Cik Nan noh. Homestay kena ada kolam. Cepat je laku. Buatlah atas mana pun. Atas bukit pun orang pergi. Rumah sebuah lah, tapi kolam ada penuh. Tiap-tiap hari, nah, tidak ada kosong. Tanya ada kosong? Tak ada. Ada kosong? Tak ada. Ada kosong? Tak ada. Payah. Orang suka mandi-mandi ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rumah dia boleh mandi, tak syok. Hari-hari dah mandi di rumah, nak pergi mandi di luar. Nah, di sungai, di laut, di kolam, macam-macam. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, siapa hukum dia boleh ke tak?
Dan dia khususkan pada wanita di sini, bukan makna lelaki itu boleh. Ada syarat-syarat. Mandi hukum asal dia boleh apa pun, kita mengaji dulu di segi hukum. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal sesuatu itu pada hukum adalah harus. Kecuali ada nas-nas yang mengharamkannya, maka dia akan bertukar menjadi haram. Apa-apa permainan pun hukum dia harus, kecuali dia tidak mengikut syarat, maka dia jadi haram. Apa-apa pun bila berlanggar dengan syarat, maka dia menjadi haram. Hak asal harus akan bertukar menjadi haram. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok tajuk kita malam ini. Wanita masuk ke tempat mandi awal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang, naha tu larang, kaum wanita dari memasuki tempat mandi yang umum, di mana mereka akan menelanjangi tubuh. Maknanya buang baju lah. Buang baju. Mereka di hadapan kaum wanita yang lain. Bila nak mandi, dia buang baju. Ni kita buang baju. Kalau tak buang semua, buang separuh. Ada tempat buang semua, jangan pernah pergi jangan buang semua. Dia masuk tu dia ada member card dia. Tak ada member card tak boleh masuk lah. Dia ahli saja tempat tu. Tapi tempat bukan tempat orang Islam lah, tempat orang kafir. Nak masuk itu ada ahli aja. Tak ahli tak boleh. Baik, biasa bila mandi dia akan membuka lah pakaian. Sebahagian daripadanya lah. Orang panggil bikini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi perempuan Islam takkan nak pakai bikini yuk. Gimana kolam? Dia pakai baju juga. Tapi baju dia tu adakah menepati baju dia tu adakah menepati syarat? Sebab baju nanti kita akan baca syarat-syarat menutup aurat, di antaranya ialah dia tidak ketat dengan tubuh. Kalau dia pakai baju hak asal tidak ketat, pakai t-shirt asal tidak ketat, pakai baju kurung asal tak ketat, bila dia mandi dia ketat tak? Jangan ketat je. Mana tengok. Bila dia mandi dia rapat dengan tubuh. Bila rapat dengan tubuh nampak apa? Tokey. Tokey gelap wai. Nampak benda-benda tak harus nampak. Tu masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak tak pakai baju memang tak boleh. Bikini pun tak boleh kalau sama-sama perempuan sekalipun. Sebab aurat dia kita dah baca. Sama-sama perempuan antara pusat dan lutut, tapi tempat mandi takkan Islam semua. Kafir pun dah perempuan. Maka perempuan kafir aurat dengan perempuan muslim sama lah macam lelaki ya. Jadi masalah tu memang masalah lah. Masalah mandi di luar rumah ni kita masalah. Lebih-lebih lagi perempuan lah, sebab tu dia sebut perempuan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pergi dah pun ni kan, Sawai Legung pergi apa ni? Cuti pun ni takkan tak pergi. Tu masalah. Baik, yang sering kali gemar memerhatikan ni di hadapan kaum wanita lain, termasuk yang kafir lah, yang sering kali gemar memerhatikan sifat-sifat dan bentuk tubuh untuk dijadikan bahan bualan, moda cerita untuk membawang. Kena ada moda banyak, tak ada moda tak boleh nak membawang. Dalam sesuatu majlis dan sebagainya, baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kaum lelaki, hak lelaki pula, memasuki tempat mandi tanpa memakai kain basahan yang boleh menutupi diri mereka dari pandangan orang lain. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bimi'zarin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahul hammam."
Maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Rukun iman ada 6. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan takdir baik, takdir buruk. Kenapa dia tersebut dua? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kenapa tak disebut man kana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih? Sebut 6 kali. Hak paling penting dua ni. Dalam rukun Islam, iman memang ada 6, tapi yang paling penting nak selamat, hak paling penting. Macam rukun haji ada 6. Hak paling penting apa dia? Wukuf di Arafah. Nabi sebut al-hajju Arafah. Haji itu ialah wukuf di Arafah. Sedangkan ada lagi rukun lain. Tawaf ada lagi. Sa'i ada lagi. Sebab apa Nabi sebut wukuf saja. Itu paling penting kali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi 6 ni rukun iman. Hak paling penting beriman dengan Allah. Bila beriman dengan Allah, kita tidak akan melakukan maksiat lah. Sebab Allah tu kita tak boleh tengok dia. Tapi dia boleh melihat kita, dia boleh menguasai kita. Bila kita beriman dengan dia, kita tak akan buat maksiat. Satu. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat, ada hari pembalasan. Kita akan jaga atas dunia, takut dibalas jahat di akhirat. Tu penting dua ni. Sebab tu Nabi kan dua ni sebut mana-mana hadis tu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebab dua ni paling penting untuk mengawal manusia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka kalau kita ada yang tu, mana ada iman lah kita ada. Fala yadkhulul hammam illa bimi'zarin. Janganlah dia memasuki tempat mandian melainkan dengan memakai kain. Mana ada orang lah tuan-tuan mandi di tempat awam. Kita kalau di tempat kita sendiri-sendiri dalam bilik kita, hak lelaki. Ni cerita lelaki pula. Dulu cerita dah, ulang cerita untuk ingat. Kalau kita dalam bilik kita seorang-seorang, kunci pintu lah. Takut pintu dibuka secara tiba-tiba, kita pun jatuh secara tiba-tiba. Golek punya. Jadi aurat kita dalam bilik seorang-seorang ialah kita wajib menutup kemaluan depan belakang. Mana pakai seluar dalam sekurang-kurang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi dalam bilik mandi kalau kita seorang harus kita membuka seluruhnya. Beza sikit lah. Tapi memakai pakaian basahan adalah lebih afdal masa mandi. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita masuk tempat mandi hak awam, makna ada orang lain mandi juga, kita nak masuk pergi mandi sama, dia kata pakai kecuali dengan mekzar, tak boleh masuk kecuali dengan mekzar. Masuk mekzar ni pakai basahan, kita pakai bawah lah. Tak pakai kain, kita pakai seluar. Sama, tujuan menutup. Tujuan menutup bahagian bawah daripada pusat bawah tu. Itu aurat kita kan. Sekurang-kurang daripada pusat ke bawah sedikit daripada lutut. Seluar mandi orang panggil. Baik, kena pakai, tak boleh lompat masuk pakai luar dalam gitu, tak boleh. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah memasukkan, yakni membiarkan isterinya ke tempat mandi. Sebab isteri kita di bawah tanggungjawab kita. Apa-apa pun dia di bawah tanggungjawab kita. Kalau dia buat benda haram, kita pun berdosa kalau kita benar. Dia nak pergi mana-mana kena minta izin. Lepas tu kita pergi izin pula. Bila kita izin, benda hak dia buat kalau baik tak apa lah. Kalau benda yang dia buat tu tak elok, maka hukum dia kali-kali kita berdosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab dia di bawah tanggungjawab kita, maka kita kena tanggung. Kecuali kita tak bagi, dia pergi juga, yang tu baru dia tanggung seorang. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tak boleh tu hadis, kita baca hadis dulu. Jadi tak boleh mandi secara membuka aurat lah cerita dia. Sebab di antara adab-adab mandi ialah kita nak kena tutup aurat, menyembunyikan aurat kita daripada melihat orang lain. Nabi sebut, fa iza irtasala ahadukum
falyastatir. Apabila salah seorang daripada kamu itu mandi, maka hendaklah dia menutup tubuh. Nah, menutup auratnya. Nah, okey. Ini untuk orang di tempat ramai lah. Hak mandi seorang diri harus, saya sebut dah tadi. Nah, tapi lebih afdal kita pakai basahan, kain basahan. Baik, tengok hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dukhulil hammamat. Hammam ni tanda ataupun tempat mandi yang umum. Nah, summa rakhasa lirrijal an yadkhuluha bil ma'azib. Maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita dari memasuki tempat mandian dan membenarkan kaum lelaki memasukinya dengan memakai kain. Hadis tadi pun sama, hadis ni pun sama. Lelaki boleh masuk dengan syarat pakai kain. Perempuan tak sebut syarat pula. Sebab biasanya bila masuk mandi payah walaupun dia pakai baju sekalipun, bila dia mandi, bila dia basah, mesti baju itu akan jadi sendak dengan tubuh. Bila sendak dengan tubuh, maka akan nampak benda-benda yang tak perlu nampak. Pernah pergi tempat mandi tak? Yang melawak lagi. Lama-lama dulu lah, taubat ni. Banyak kot Kedah ni pun tempat-tempat mandi dah, tambah di Jitra pergi. Jitra depan ALP, depan tempat saya. Dulu duduk di tempat saya ALP tu, tengok ke kolam tu, mana nampak dah orang mandi, nah. Masa tu siap, masa saya masih di ALP lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, kita tengok mandi, ya Allahu Rabbi. Macam-macam bangsa dah, bukan kita Melayu, tapi Melayu paling ramai lah. Tuan-tuan, nah, lelaki perempuan mandi campur di tempat yang sama. Dia jatuh kopiah, jangan tak pakai kopiah dah. Dia kopiah main masjid. Biasa tak pakai, kopiah sentiasa, jatuh kopiah. Nah, bila mandi, bila bangun jadi rapat. Bila bangun jadi rapat, jengkreng. Tu nama dia jengkreng. Allahu Rabbi. Apa Quran separuh hilang. Apa Quran separuh hilang. Nah, orang apa Quran jangan duk main. Dia mata dia kena jaga sungguh. Mata tak jaga hilang ya. Apa lama dah hilang, baru apa lagi tak ingat apa-apa. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tempat begitulah tempat mandinya payah. Ni kita berada di zaman fitnah nama dia. Nah, zaman fitnah. Akhir zaman nama dia zaman fitnah. Fitnah ni apa benda fitnah? Bukan fitnah kita tuduh tanpa bukti, bukan hak tu. Tuduh tanpa bukti tu kita panggil fitnah. Arab dia panggil burhan, dia panggil buhtan. Menuduh orang tanpa bukti tu. Kalau tuduh zina, dia lain nama qazaf. Nah, tu kena sebab 80. Dituduh orang tak buat, kita kata orang tak buat, kita kata buat. Kita tak buat, orang kata kita buat. Itu nama dia buhtan. Fitnah ni ialah ujian, cobaan, tu fitnah. Jadi bila kita tak reti makna fitnah hak asalnya, bila kita sebut zaman fitnah, zaman ni banyak fitnah, banyak orang buat fitnah, dak tu. Salah satunya banyak orang buat fitnah tu, ada dosa fitnah tu, tapi bukan maksud buat fitnah, cobaan. Cobaan macam mana payah nak buat Islam ni. Kita nak ikut Islam ni payah. Sebab kerajaan Islam pun tak ada. Payah. Jadi bila kita nak amalkan Islam yang berkaitan dengan masyarakat, payah. Kalau ada kerajaan Islam, dia buat tempat mandi asing-asing lah. Lelaki asing, perempuan asing. Tu baru nampak beza. Isteri kita masuk bilik nu, kita masuk bilik ni. Nak elak bercampur tu dulu. Yang kedua, kita kena ada designer yang buat baju mandi khas untuk orang Islam. Bila dia mandi tu tak sendak, tak nampak macam tu. Nah, dia kali sehari contoh. Kita nak yang ni perlu diusahakan. Bila kita nak buat mandi itu baru tidak ada fitnah. Tapi bila tidak ada benda tu nama dia fitnah. Payahlah kita nak ikut Islam ni, memang payahlah. Dan Nabi sebut dah, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu bermula dengan gharib dan akan berakhir dengan gharib sebagaimana dia mula dulu. Gharib apa dia? Terasing. Nah, gharib ni orang yang terasing.
Dia musafir pergi satu tempat, orang tak kenal dia, pelik dia tu. Gharib ni pelik ni pelik pada orang. Dan dia bukan tempat tu, orang pakai baju cara lain, dia pakai baju cara lain. Orang tengok ni bukan orang kita ni. Ni bukan orang tempat kita tak ada pakai macam ni contoh lah. Tu nama dia gharib. Maksud dia nak amalkan Islam tu jadi payah. Islam dah jadi gharib, jadi terpencil, orang tak nak buat dah. Kita saja duk buat ni, jadi orang nampak pelik. Sudah makan jilat jari. Orang pergi basuh tangan tu, kita pergi jilat jari. Sebab apa? Nabi suruh nak amal sunnah tu pun payah. Sebab apa? Orang tak buat. Islam jadi terasing, jadi terpencil, jadi bukan sesuatu yang mudah untuk dibuat sebab ramai orang tak buat. Jadi kita nak selamat, jangan duk pergi cerita dia. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, bacalah hadis ni. Dikecualikan dari perkara itu apabila seorang wanita dinasihatkan supaya mandi di tempat umum untuk kesihatan dan mengubati penyakit yang menimpa dirinya atau sedang dalam keadaan nifas dan sebagainya. Ini kerana ianya pernah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fala yadkhulha ar-rijal illa bimi'zarin wamna'uhan nisa illa maridatan aw nufasa." Maksudnya tidak boleh dimasuki kaum lelaki melainkan dengan memakai kain, dan cegahlah kaum wanita dari mendatanginya kecuali kerana sakit atau dalam keadaan nifas. Jadi ada ke benar ni? Kalau ada, apa? Darurah tu nama dia, macam daging babi tu lah kita sebut dah, apa-apa pun. Nah, ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurat itu, yang darurah itu mengharuskan benda-benda yang tak boleh buat jadi boleh buat atas dasar ad-darurah. Dan darurah pula sebut dah sebelum daripada ini, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurah itu diukur dengan kadar darurah yang perlu dibuat sajalah. Makna kalau daging babi perlu makan seketul untuk hidup, seketul je lah, bukan seekor macam tu. Nah, dia ada kadar dia. Bukan kita boleh buat ikut suka hati kita, tak boleh. Masih ada kadar, ada larangannya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau ada tempat-tempat pemandian untuk berubat, nah, ada tempat dibuka spa contoh. Tu Cik Nasir sebut spa, SPA. Apa dia SPA? Bukan SPM. Nah, jadi masuk kenal lalu Cik Nasir tu aku malas masuk. Masuk kenal lalu. Tu dia tak doa dalam masjid lagi. Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, buat spa untuk perubatan. Jadi bila masuk tu bukan seorang perempuan, ada perempuan lain lagi. Ni cerita sama-sama perempuan. Kalau lelaki ada memang tak boleh daripada awal. Hak bilik untuk ubat ni semua perempuan. Jadi bila masuk tu nak kena buka juga. Kalau nak pakai tak boleh. Untuk berubat kan, maka darurah lah. Bersama-sama perempuan lah tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nah, kalau ada lelaki tak ada darurahnya. Bab-bab yang membawa kepada zina ni tak ada darurah, lain pada bab lain. Nah, kita cerita dah sebelum daripada ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, meskipun dikatakan hadis ini dhaif, makna kalau hadis ni tak betul, lagi baiklah. Nah, macam hadis palsu kita kata. Sebab benda-benda macam ni nampak macam nak membenarkan juga. Tapi baik kalau kita kata hadis ni dhaif ataupun sahih sekalipun, maka tujuan dia darurah. Boleh, sebab dalam kaedah usul fiqh yang kita baca tadi, ad-darurat tubihul mahzurat, tapi dengan kadar yang dibolehkan saja. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna kalau dia boleh mandi, hanya perlu mandi seminggu sekali lah. Kalau dia pergi 2 kali sudah melebihi kadar, tak boleh dah. Tetapi meskipun dikatakan hadis ini dhaif, tetapi memandangkan kepada kaedah syarak dalam keringanan. Baik, walaupun hadis ini dhaif, tapi kaedah syarak, kaedah usul tadi, dalam keringanan, dalam rukhsah ini pada setengah perkara seperti ini kepada orang yang sakit untuk memudahkannya menjalankan ibadah dan menunaikan kewajipan, maka perkara ini menguatkan dan meneguhkannya sebagaimana yang biasanya menjadi pegangan menurut kaedah asal yang jelas.
bahawa apa yang diharamkan untuk menolak atau membendung bahaya dibenarkan apabila adanya keperluan kemaslahatan umum. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mana ada bukti yang sah lah pula yang kata benda tu boleh berubat. Macam kita sebut sebelum daripada ini pakai tangkal. Pakai apa? Pakai gelang magnet tu yang kata boleh berubat tu. Nah, dia bukan kata cakap kosong. Dia mesti datang daripada pakar perubatan yang mengisytiharkan gelang magnet tu bila dipakai akan menyembuhkan penyakit sekian. Bukan semua penyakit. Penyakit tertentu lah hak dihidap oleh manusia kalau pakai gelang tu. Tu satu syarat, salah satu syarat dia. Mana bukan kata hak niaga pasar malam boleh cakap gitu tak. Pakar dalam perubatan. Niaga pasar malam pun pakar cakap lah. Hak ni minum madu lebah ni minum setengah botol. Apa keras. Akar kayu tu panas tu, akar kayu. Nah, dia tahu mana Allah Alam. Dia mengaji aku. Nah, hak ni makan secekak, hak ni 2 cekak. Apa dia? Akar kayu tu panas tu. Sebab tu bila kita makan jenis-jenis tu kita bukan kata sihat, lagi teruk penyakit. Dos dia kita tak tahu. Dos tu kita nak minum banyak mana akar kayu. Kita tak jenis takut hospital, tak? Takut hospital tak? Oh, tak takut pergi lah ni. Takut hospital. Tak pergi lah. Nak pergi masa mana? Masa orang angkat. Nah, jadi mak saya macam tu. Mak saya tak mau pergi hospital dia dulu. Minggu lepas saya balik bawa dia pergi klinik. Pergi cek tengok sebab dia duduk meracau. Umur 80 lebih dekat 90. Duduk meracau. Adik saya pun pening kepala. Nak tidur pun tak boleh. Dia hak jaga. Balik tengok pergi klinik lah. Pergi hospital tak mau. Klinik lah. Sebab tak nak klinik tak nak duduk. Hospital takut duduk tahan di ward. Tak mau. Cek darah 200 lebih. Doktor tu pergi segera. Tak mau lah. Lagi dia sedap tak mau. Tak mau pergi menjerit dalam tu lagi teruk. Jenuh nurse nak lari. Nah, buat balik 3 hari buat balik. Lah ni tak sedar diri lah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, masuk buat 3 hari dah, masuk hari keempat tak sedar lagi. Jadi macam tu. Sebab dah tak sedar barulah kita angkat saya balik tu telefon ambulans angkat pi. Nak cerita jenis takut, takut engkau ubat. Dan takut dirawat di hospital. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ubat dia kira nak berubat dengan akar kayu. Tapi kita tak tahu dos dia tu macam mana. Quran pakai ayat yang sama, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tu, tanya pakar dia. Bidang agama satu lah. Bidang lain pun sama juga, dia kena ada pakar dia. Nah, pakar dia kita contoh perubatan tradisional tadi tu. Dia punya dos dia berapa kita nak ambil kita tak tahu. Kita pakai ambil daripada orang-orang dulu saja agak-agak sahajalah. Kadang tu mendapati dos, kadang tu kurang tak apa lagi, cuma tak semua. Takut lebih dos, collect. Nah, bahaya. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau ada tempat yang kata boleh situ je boleh ubat tadi tempat tangkal tadi mesti doktor pakar. Mana tempat lain tak boleh. Ini kaedah yang terakhir doktor pakar kata yang kamu boleh berubat, pergilah tempat mandian sekian, mandilah untuk berubat. Tak ada ubat lain dah. Tak apa. Kalau ada cara pilihan lain, maka kita pilihlah yang selamat. Nah, lebih-lebih lagi mengenai aurat ni yang selamat, maka pilihlah yang selamat. Jangan pilih yang tidak selamat sebab ada pilihan. Darurah ni tidak ada pilihan. Bila ada pilihan bukan darurah lagi dah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok nah. Dan ianya dikuatkan lagi oleh Al-Hakim. Ini hadis riwayat Al-Hakim daripada Abdullah bin Abbas sepupu Nabi ni radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu baitan yuqalu lahul hammam. Qalu ya Rasulullah innahu yuzhibud daran wa yanfa'ul marid. Qala faman dakhala falyastatir. Maksudnya awasilah kamu dari tempat yang dinamakan hammam. Ittaqu,
Nabi guna ittaqun nisa, takutlah kamu kepada perempuan. Hak tu kita amal lah takut bini. Nabi suruh kan, ittaqun nisa, takutlah pada perempuan. Ni sunnah Nabi. Ittaqun nisa, takutlah pada perempuan, bukan takut ke dia. Takut pada fitnah perempuan. Fitnah apa dia? Ujian. Sekali dia hai, itulah fitnah nama dia. Nah, azab kubur dan fitnahnya. Wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi. Tengok kalimah fitnah. Dan selamatkan dia ya Allah daripada azab kubur dan fitnahnya. Takkan fitnah kubur makna tuduh benda tak betul dah. Fitnah di ujian. Selamatkan dia, jauhkan dia daripada azab kubur. Azab kubur ni dia kena pukul dengan malaikat. Ular syajaratul aqra, tidak kepala botak gigit dia tu. Hak tu nama dia azab kubur. Fitnah kubur, ujian apa dia? Ma rabbuka, tu fitnah. Man nabiyyuka, ma qiblatuka, tu fitnah. Fitnah artinya ujian. Jadi kita berada zaman fitnah, zaman ujian. Maksud tadi baliklah nak kita bagi faham. Kalimah fitnah tu bukan tuduh tanpa bukti, itu buhtan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi kata ittaqun nisa, takutlah perempuan tu, benar-benar besar tu Nabi sebut macam tu. Ittaqu tu takwalah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, dengan seorang perempuan ni jangan tergoda dengan dia punya godaan dia. Itu maksud dia. Ittaqu baitan. Bertakwalah kamu kepada Allah sebelum masuk satu tempat, nama dia hammam. Hammam apa dia? Tempat mandi itulah. Nabi sebut ittaqullah. Ittaqu. Takutlah, takut kita buat maksiat. Nah, gitu. Baik, para sahabat lalu bertanya, hai Rasulullah, sesungguhnya tempat itu dapat menghilangkan kotoran. Ialah bila mandi hilang kotoran. Tu tujuan mandi, di antara tujuan nak bagi hilang kekotoran dan juga nak menyejukkan tubuh. Tu tujuan mandi. Hak tu kalau bulan Ramadan, kalau masuk ialah telinga batal. Mandi untuk membuang kotoran dan menyejukkan tubuh di bulan Ramadan. Kalau masuk ayat dan telinga batal puasa. Mandi wajib tak apa, mandi sunat hari Jumaat tak apa. Tu mandi dituntut. Mandi tak dituntut tu mandi biasa ni. Nak hilangkan kotor-kotor, nak bagi sejuk, hati-hati jangan masuk ayat telinga dah. Bulan Ramadan dekat dah, 2-3 hari. Baik, dapat menghilangkan kekotoran badan dan bermanfaat bagi orang yang sakit. Nah, demam-demam tu mandi cepat-cepat nak menghilangkan panas. Kita ambil hak tu nenek kita, demam panas jangan mandi. Oh sudah. Demam panas lah mandi nak pergi sejuk. Allahuakbar. Jawab Rasulullah SAW lagi, kalau begitu siapa yang memasukinya hendaklah menutup dirinya. Nabi macam tu lah. Bila dia larang, bila sahabat sebut gitu, dia akan bagi pandangan dia macam mana nak buat. Macam Nabi kata, hendaklah kamu menjauhi duduk di kepala-kepala jalan, duduk di tepi-tepi jalan. Nabi tak pergi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kami nak duduk juga boleh, kami nak duduk jugalah. Nak sembang-sembang dan sebagainya. Nabi kata kalau nak duduk juga boleh, tapi jaga beberapa, hendaklah kamu menunaikan hak jalan itu. Hak jalan apa dia ya Rasulullah? Hak jalan pertama sekali jawab salam. Jawab salam. Memberi salam dan menjawab salam. Kemudian jaga pandangan mata. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau boleh jaga syarat tu, duduklah. Macam tu. Ini bersama Nabi tak pergi masuk tempat mandian umum ni. Bila sahabat kata, takkan tak boleh tempat kita nak mandi, nak hilangkan kekotoran, nak menyejukkan tubuh. Nabi kita nak duduk juga, boleh. Faman dakhala falyastatir. Siapa masuk mandi tempat awam, maka hendaklah dia menutup tubuhnya. Menutupi dirinya. Tak sama dengan mandi seorang-seorang dalam bilik. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh itu. Apabila seorang wanita, ini masuk wanita balik. Buat kesimpulan. Apabila seorang wanita memasuki tempat mandian itu tanpa sebab atau keperluan, bukan kerana nak berubat, tidak ada keperluan, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Itu cerita dia. Dan menerima balasan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang pernah diriwayatkan oleh Abu Al-Malik Al-Huzali radhiyallahu anhu bahawa berombongan wanita dari kota Hims, iaitu dari Syam, pernah menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi,
Lalu bertanya kepada mereka, Aisyah tanya kepada kumpulan perempuan, adakah kamu perempuan-perempuan yang membenarkan anak-anak perempuan kamu memasuki tempat mandian itu, tempat mandian umum? Ingatlah, dia kata, ingatlah, Aisyah kata, bahawa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin, ataupun ma manimra'atin. Min tu sukun, boleh baca min imra'atin. Kalau kita berhentilah, kalau kita nak baca wasal, dia kena bubuh, sukun tu kena kasrah. Hadis pun sama dengan Quran, ma min imra'atin. Kita baca lam yakunil ladzina kafaru. Nah, dia sukun lam yakun, tapi nak sambung dengan alladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, kasrah bawah. Ini pun sama, ma min imra'atin. Cara sebut gitu. Tad'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitra bainaha wa baina rabbiha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada seorang perempuan yang membuka pakaiannya di rumah selain dari rumah suaminya. Mana dia boleh buka depan suaminya lain pada suami dia? Melainkan kalau dia buat juga, melainkan dia telah menceroboh tabir yang ada di antaranya dengan Tuhannya. Apa dia tabir dia dengan Tuhan? Tabir seorang perempuan dengan Tuhan apa dia? Malu. Sifat malu tu tabir seorang perempuan dengan Tuhan. Al-haya'u minal iman, secara umum lah. Al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Bila Nabi sebut iman itu ada 60 lebih, 70 lebih, Nabi sebut. Nabi kata a'laha la ilaha illallah. Hak 70 lebih, 60 lebih. Jadi hak paling tinggi sekali iman tu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah sekali imatatul aza anit tariq, membuang duri di perjalanan. Dan Nabi sebut wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Hak 60 lebih, 70 lebih tadi. Dia sebut hak paling tinggi, dia sebut hak paling rendah. Dia pilih satu lagi antara tinggi dan rendah itu, al haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Kalau seorang perempuan membuka pakaiannya selain daripada suami dia, maka dia sudah membuka tabir dia dengan Allah. Apa dia? Malu tidak ada dah. Nah, perempuan hari ini mana ada malu? Tak ada malu dah perempuan hari ini. Boleh ikut mana-mana lelaki, ikut suka hati dia. Boleh dia tumpang tidur di mana-mana rumah yang dia nak tidur. Nah, tidak ada lagi malu perempuan hari ini. Sebab tu kita fitnah tadi, cabaran, ujian bagi kita. Kita nak didik anak perempuan tu lagi banyak cabaran. Nah, sebab susah dia nak berkawan pun susah. Banyak kawan hak jahat daripada baik. Itu nama dia fitnah, ujian di akhir zaman. Ayo. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lafaz daripadanya. Beliau berkata hadis hasan. Abu Daud, Ibnu Majah dan lain Hakim dan Al-Hakim, dan beliau berkata sahih mengikut syarah Bukhari dan Muslim. Baik, daripada Ummu Salamah, hadis lain. Radhiyallahu anha pula bahawa dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin, ini pun sama nah, ayyumam, bayat sambut tu, ayyumam ra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrah. Maksudnya sesiapa sahaja yang membuka pakaiannya selain di rumah suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengoyak-ngoyakkan tabirnya daripada wanita tadi, hilang maruah diri. Nah, macam tu. Baik, itu hadis-hadis yang dikumpul, yang disebut oleh Profesor Dr. Iswah Al-Qaradawi dalam bab mandi di tempat terbuka ni. Baik, jika beginilah kerasnya Islam dalam hal kemasukan kaum wanita ke dalam rumah yang antara 4 penjurunya dikelilingi oleh tembok-tembok yang mana tidak dimasuki oleh kaum lelaki, bilik khas untuk perempuan, tak boleh juga. Nah, maka apa yang hendak dikatakan lagi tentang hukum wanita berbogel lagi tu, yang berpakaian menjolok mata pula, separuh bogel, dan yang sengaja mendedahkan auratnya di hadapan lelaki-lelaki yang boleh menaikkan nafsu syahwat mereka. Sudah tentu wanita-wanita itu tidak syak lagi telah menggoyakkan tabir yang ada antara dia dan Tuhannya, dan suami-suami mereka turut berkongsi dosa. Hak ni tak sedap dengar.
Nah, ini tak sedap, sebab tu kita baca dah bab nikah dulu. Fazfar bizatiddin, Nabi sebut fazfar bizatiddin, pilihlah perempuan yang ada komitmen dengan agama, yang jaga agama, baru kita selamat. Kalau tidak, kita berkongsi dosa dalam perkara ini, kerana mereka bertanggungjawab jika mereka mengetahui. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak boleh mandi lah kita ni. Nah, payahlah. Nak pergi mandi di tempat mandian tak boleh dah, nak buat bini tak boleh dah, payah ni. Dia siapa-siapa suruh mengaji. Nah, dia tak mengaji, bagus. Tak mengaji ni kita boleh buat apa sahaja, buat lah. Tak ada masalah. Tanggung di akhirat lah, tuan-tuan. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia gini. Dia yang tidak dibenarkan tadi bila dia melanggar syarat. Nah, kalau syarat-syarat boleh diikuti, tak ada masalah. Boleh je. Lah ni kalau kita kata TH Hotel, dia ada kolam mandi. Tapi kita di sini tak ada, jadi nama lain ni. Nah, TH Hotel ada kolam mandi. Kolam mandi dia memisahkan antara lelaki dan perempuan. Pergi mandi ya. Itu satu cerita. Nah, kemudian kalau ada apa dia yang boleh buat baju dalam proses, ada lah ni, ada. Cuma dia terhad lah. Nah, kita mengharapkan banyak lagi designer ni, tailor ni yang nak buat baju untuk khas untuk pemandian, lebih-lebih lagi kaum perempuan. Kalau ada yang tu, kita pergi beli satu pasang sudah lah untuk isteri kita. Tapi sekadar dia pisah pun dah okey dah. Pisah pun dah okey dah. Nah, mana hotel tabung haji tu yang pergi tu semua Islam lah. Perempuan Islam dia aurat dia pusat dengan lutut. Jadi dia kurang sikit lah. Boleh lah. Kalau nak 100% tu memang payah lah. Sekurang-kurang ada choice. Sini sebut apa? Bali sebut choice. Ada pilihan lah. Itu satu. Lain berkata TH Hotel pun ada. Saya tengok bunyi sahabat saya, malah sebut nama nah, ustaz dia pergi mandi dengan anak, dengan bini dia, masuk dalam status Facebook dia. Mandi dalam kolam tu dalam bilik ya. Hotel apartmen yang ada bilik dan ada kolam sekali. Mandi terjun dalam tu, belum blang. Berapa harga? Ingat RM7. 800. Cik Nan macam mana? Bulan depan jom. Cik Nan sebilik, saya sebilik. Mandi tu dah nak mandi sangat, nilai dia tinggi lah. Tak ada siapa, bilik itu kan, bilik tu lah tempat tidur, bilik tu ada kolam mandi. Pergilah mandi pagi sampai ke malam. Tak ada masalah. Kan tak boleh ikut syarat, tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nah, dulu di Salak Denai, lah pun ada balik lah, Salak Denai. Tahu Salak Denai? Bukan buah salak. Yang tempat tu memang ada pokok salak lah. Dian tu lah, kena kepala ayak tu. Lah dia buat balik kot, boleh pergi, saya pun tak pergi. Dulu saya pergi. Nah, dia buat rumah homestay. Setiap satu homestay ada kolam mandi. Dan kolam mandi tu dia memang tutup, dia tahu tutup tarik dia punya apa dia plastik hitam tu, ada keliling buat macam pagar. Tarik tinggi. Kat 15 meter, 10 meter gitulah. Makna hak sebelah sana tak nampak, sebelah sini, hak sini tak nampak. Satu keluarga mandi. Mandi satu keluarga. Saya buat keluarga saya pergi mandi. Mandi je lah, tak bermalam lah. Boleh bermalam. Bermalam kena mandi sampai malam. Kolam. Nah, pergi mandi. Itu tak mahal, dalam 3-400 lah. Tuan-tuan. Kita kena cari alternatif. Nah, benda macam ni dia tak boleh buat bila dia bercanggah dengan syarat. Bila dia menepati syarat, maka boleh. Maka kita orang agama, walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan ustazah, kita nak melaksanakan agama. Bila ada tempat-tempat yang buat gini, yang selamat untuk kita, pergi mandi. Kalau kita nak bawa keluarga kita pergi mandi di tempat-tempat mandi terbuka tu, bercampur habis. Tuan-tuan, nah, saya tak nak sebutlah nama-nama tempat dia sensitif, sebab depa duk rakam ni, aku tak pergi rakam. Depa duk apa dia secara live. Tak nak sebut tempat yang boleh orang panggil, walaupun dia tempat tak elok, tapi tak nak sebut, tuan-tuan faham lah.
Tempat mandi terbuka ni banyak tempat. Kalau kita buat keluarga pergi mandi, dia campur semua. Kita bukan duduk mandi, duduk tengok bini orang tu. Bini kita tak tengok, malam ni boleh tengok. Bini orang kita tengok. Satu nak tengok pun, oh sudah. Setiap minggu hilang. Pergi mana? Mandi. Kita tengok bini orang. Bini dia malam ni tak apa. Allahu Rabbi. Itu payah. Dia akan jadi berkait banyak sangat. Sebab tu Islam tak bagi. Allah yang cipta manusia ni. Dia yang bagi nafsu, dia tahulah. Dan Nabi itu pun dia dapat wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tak bercakap dengan hawa nafsu dia. Dia bercakap dengan ilham dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang dia tak bagi. Tahu dah benda tu akan berlaku. Nah, macam tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, makna dia pada umumnya tak boleh, tapi kalau ada tempat yang ikut syarat-syarat, yang ikut syariat, maka kita bolehlah pergi mandi itu. Nah, kita menunggulah baju-baju mandi yang khusus ini bila keluar kalau boleh dibanyakkan untuk kita dapatkan yang kita boleh mandi di tempat umum bagi lelaki lah. Nah, perempuan kalau boleh tempat yang tertutup, yang diasingkan lelaki dan perempuan, itulah yang lebih utama. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita kena berhenti sinilah. Nah, sebab masuk tajuk mendedahkan diri adalah haram ni, dia akan jadi panjang balik. Jadi kita lipat situ dulu, saya lipat sini. Kita akan sambung lepas Ramadan. Nak tengok kalau ada soalan satu atau dua. Tak ada, kita solat insya-Allah. Baik, tidak ada soalan pada malam ini. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan kita diberi pencerahan dan juga ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan segala arahan dan juga larangan Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita untuk terus hidup dan sempat kita masuk hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan siapa-siapa yang diberi umur untuk hidup di bulan Ramadan, maka hendaklah dia bersungguh-sungguhlah untuk meningkatkan amal ibadah. Amal kita buat dah, tapi kita tingkatkan, banyakkan amal ibadah di bulan Ramadan. Sebab itulah peluang yang Allah bagi pada kita setiap tahun. Bila Allah bagi peluang dalam bulan Ramadan, maka tingkatkan. Sesiapa yang dapat hidup di bulan Ramadan tapi tidak menjadikan Ramadan itu lebih hebat daripada bulan-bulan lain di segi amal ibadah, maka dia manusia yang paling rugi yang hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka jadilah orang yang untung bila kita masuk dan hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak yang bakal tiba 2-3 hari je lagi nah. Yang ni hari Rabu, Khamis, Jumaat tengok nak bulan, Sabtu, Ahad. 4 hari lagi lebih kurang kita akan puasa. Baik, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.